Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kita masih lagi dalam bab khiyar. Panjang perbincangan ni, duk rasa malam ni pun tak ada baca hadis juga. Jadi buku tu, dia rasa tak sampai hadis ni. Dia banyak perkara dah. Khiyar dia panggil. Gapo dia khiyar, cuba kita ingat balik. Dalam kaedah jual beli kita, kita diberi satu peluang dia panggil khiyar. Sebelum kita beri satu kata putus terhadap transaksi barang ni. Transaksi ni maknanya berpindah milik daripada penjual kepada pembeli. Setelah kita setuju akad jual beli, maka dia beri satu tempoh masa, dia panggil khiyar. Khiyar ni makna pilihan, sama ada kita nak meneruskan jual beli ataupun tak. Sini duduk dia dah. Jadi banyak dia kita bincang minggu lepas. Sebagai kesimpulannya disebut terdapat beberapa jenis khiyar. Khiyar makna pilihan lah. Beberapa jenis dalam jual belinya dianjurkan dalam Islam. Ada ni semuanya. Yang kita bincang baru ni adalah khiyar majlis. Apa dia khiyar majlis, iaitu ulang balik dulu dah sebagai sepatah lalu. Hak memilih dari kedua belah pihak yang bertransaksi untuk membatalkan transaksi selama keduanya masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah. Dia ada dua syarat. Dia bagi khiyar majlis ni selagi pembeli dengan penjual tu tidak berpisah, duduk dalam majlis tu lagi, ataupun duduk dalam majlis tu juga salah seorang daripada mereka, sama ada penjual atau pembeli tu, dia beri kata putus. Dia kata hak kita jual beli ni kira jadi dah. Dengan cara putus, kata putus, qat'i jadi. Walaupun tidak berpisah, dia kira jadi juga. Pasal apa dia beri tu? Kita akan tengok hikmat-hikmat pasal apa Islam membenarkan khiyar. Membenarkan pilihan ni adalah supaya tidak timbul masalah lepas pada tu. Supaya kedua-dua belah pihak puas hati. Jadi khiyar pertama ni kita dah bincang dah, khiyar majlis. Khiyar majlis ni lagu mana? Dengan tidak ada apa-apa sebab. Kita balik fikir semula ke, kita nak kita dapat satu bagi keputusan baru, tak jadi jual, tak jadi beli misalnya dah. Boleh. Dari segi hukum tu boleh selagi kita tidak berpisah daripada majlis tu ataupun kita tidak bagi kata putus. Betul tak? Jadi inilah benda yang jarang ataupun tidak diamalkan dalam masyarakat kita, menyebabkan kita kena marah nak pula. Bila kita jadi nak beli barang, lepas tu kita cuk kelik, tentulah tuan kedai tu marah tak. Jadi kalau sama-sama mengaji dari segi hukumnya, dia tak boleh marah sebab dia tak faham. Kita royak dia khiyar majlis. Dari segi hukum, kita royak dia khiyar majlis. Kita nak beli, setuju dah nak ambil barang tu, jadi dah nak ambil ni, kita pun letak pitih dah nak ambil tu, dia tiba-tiba kita kata tak jadi pula Berapa tak jadi? Berasa tak si pula. Tentulah tuan kedai marah tak. Tapi dia ayat hukum dia boleh. Lain pada dia kata okey, dia kena lapas satu perkataan. Tuan orang jual kata okey jadi dah ni dah. Tak boleh cuk klik dah ni. Jadi beli dah. Hak tu tak boleh dah. Tak boleh buat apa. Kan? Itu beza dia. Ia berdasarkan sebuah hadis daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni hadis Nabi. Al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in lam sadaqa wa bayyana bi ru'dika lahumā fi bay'ihima wa in kadhaba wa katama muhaqqa barakatu bay'ihima. Maksudnya dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar. Dalam hadis ni kata boleh melakukan khiyar selama belum berpisah.
Ini patut kita kena tahu benda gini. Hak kita sebagai pembeli dan hak kita sebagai penjual. Tak jadi nak jual pula Orang kita dia hak jadi main-main gitu pun dia marah dah. Kawan nak jual demo kereta kawan tu, puas dah pakar. Bila tiba-tiba dia mari di rumah, kita tak akak jual beli lagi pun. Hak tu lagi jauh mana pula. Lagi hak setuju nak jual beli dah ni pun boleh kira. Dia mari siapa di rumah kita. Mana kereta nak tengok. Tak jadi pula hanuk tak boleh jual pula. Oh marah dia dah. Kawan mari jauh ke apa gitu. Sini benarnya kita kena betul masyarakat kita dari segi hukum. Kalau sebut kedua-dua belah pihak, itulah sebabnya kena mengaji. Semua masyarakat Islam ni kena mengaji, ya tahu hukum hakam. Ini termasuk dalam daruri. Daruri maknanya benda satu keperluan, tak boleh tidak kena mengaji. Ketika mana? Ketika kita menghadapi masalah tu, penyakit dia marilah kalau tak mengaji. Tidak semua ilmu dalam Islam ni kena mengaji. Hak wajib daruri dia tak semacam semaya, puasa. Apa dah? Benda-benda gitu tu hak kita nak guna seharian orang panggil. Maka kita kena mengaji. Tapi kita ilmu-ilmu lain kita kena mengaji bila kita berdepan dengan masalah tu. Khususnya dalam masalah jual beli. Kita tidak ambil banyak tahu mengenai jual beli menyebabkan kita buatnya dengan menggunakan berdasarkan kepada adat. Adat orang buat lagu tu lah dah. Tapi banyak lagi hukum yang kita kena mengaji. Bila tak mengaji dia jadi balah. Tapi kalau orang tu dia faham hukum, dalam Islam kita dia ada khiyar. Ni Nabi sebut hadis ni hadis yang disebut sahihaini ataupun muttafaq alaih. Ya sahih kedua-duanya riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ni hadis riwayat Bukhari Muslim bukan main-main. Jadi Nabi kata orang yang melaku jual beli itu boleh khiyar. Bila boleh khiyar tu? Selama belum berpisah. Duduk dalam majlis jual beli tu. Jika keduanya benar dan jelas, maka keduanya diberkati dalam jual beli mereka. Artinya keduanya kata putus. Jika mereka berdusta dan menyembunyikan, maka akan dimusnahkan keberkatan jual beli mereka. Kita kena faham situ. Baik. Habislah kita yang pertama dia panggil khiyar majlis. Ada ni. Tak tahu dan berapa hari ni. Ni jenis khiyar ni. Yang kedua dia panggil khiyar syarat. Iaitu khiyar berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh kedua-dua pihak pembeli dan penjual atau salah seorang dari keduanya sewaktu berlangsung transaksi sama ada untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Ini dia buat dengan syarat. Dia panggil khiyar syarat. Ia berdasarkan hadis riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, Al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa illa an takuna safqata khiyar. Setiap dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar selagi mereka tidak berpisah kecuali jual beli khiyar. Dia jadi khiyar majlis. Tetapi ada soal lagi masa jual beli itu dia buat syarat. Biasanya kali kita jual beli bagi-bagi hak ada perjanjian ke apa tu. Hak tu dia terikat dengan syarat. Okey. Maksud hadis ini adalah transaksi tidak dikira sah sehingga penjual dan pembeli berpisah secara fizikal. Kecuali apabila salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya secara bersama menetapkan syarat adanya khiyar dalam waktu tertentu. Dia buat perjanjian. Perjanjiannya misalnya dia kata kalau sekiranya kita kata misalnya kalau sekiranya gapo dia kalau kita buat katakanlah misalnya kan dia letak atas air dia lah. Berlaku jual beli ni kalau sekiranya barang hak dia order tu tak sapa. Faham tak? Dia ada nak beli barang lain. Itu syarat. Saya beli barang ni sekiranya barang tu tak sapa. Kalau barang tu tak sapa, tak jadi jual beli. Itu syarat lah. Itu contoh syarat. Boleh buatlah macam-macam syarat. Okey. Jika tempoh waktu dia kena tetap. Tempoh. Jual beli ni berlaku dalam masa seminggu sekiranya barang tu tak sapa. Mana? Beli kereta nak kata.
Beli kereta tu orang tak panggil order. Kata dia nak beli apa dia beli barang lah. Barang dia order dengan orang. Orang kata janji nak buat mari. Apa dia kita kata TV lah kata dah. Jadi hak dia beli hak baru dia kata dia buat dengan syarat. Jual beli ni jadi sekiranya hak dia order TV tu tak siapa. Itu syarat dia panggil tu dah. Tapi tak bolehlah pula tempoh tidak bertempoh sebab tak tahu masa mana dah. Dalam masa seminggu kalau sekiranya TV hak dia order tu tak siapa, maka jual beli hak ni jadi. Itu dia panggil qiyas syarat. Jangan kita buat belaka tu dah. Jika tempoh waktu yang ditentukan telah berakhir seminggu dah dan akad tidak difasahkan, maka jual beli wajib dilangsungkan. Jadilah. Khiyar ini boleh terbatal dengan perkataan atau tindakan pembeli terhadap barang yang dia beli sama ada dengan jalan mewakafkan, menghebohkan atau membayar harganya, kerana yang demikian itu menunjukkan keredaan baik. Tadi dia kata ada khiyar. Ada pilihan. Tapi pilihan ini jadi tak ada. Apabila barang yang dia beli tu, sepatutnya barang ni boleh hantar klik bila tak jadi beli dah. Tapi barang tu dia pergi wakaf. Dia heboh, dia pergi kat orang. Orang nak guana lagi waktu tu. Betul tak? Tak faham? Begini, kita pergi kepada cerita tadi. Dia kata dia beli. Dalam masa beli ni, jadi beli ni dalam masa seminggu. Kalau tempoh TV yang dia order tu tak siapa, maka kalau siapa, jual beli tak jadi. Kalau tak siapa, baru jadi jual beli. Baik. Dalam tengah-tengah dalam seminggu tu, TV yang dia beli tu digui kat orang. Ataupun diwakah kat orang. Nak guana lagi tu dah. Dia bagi kat orang, tak ada dah lah. Nak cuk klik guana. Jadi terbatal dengan sendirinya. Menurut ulama, tempoh sah syarat yang ditetapkan paling minima adalah 3 hari. Paling minima, paling pendek. Ia berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW. Walakal khiyaru salasan. Dan bagi kamu hak khiyar memilih selama 3 hari. Kita berasa benda baru tak? Sebab macam sebut dulu lah. Tajuk muamalah ni jarang orang mengajar. Orang tidak bincang. Cuma tidak tahulah dalam kitab-kitab kitab-kitab Jawi klasik tu dia sebut ada misalnya dalam Kifayatul Muhtadin ke apa tu kan. Kitab-kitab Jawi cuma dia tidak susung dalam bentuk yang teratur. Dia tidak buat 1 2 3 gitu. Gaji-gaji jumpa tak khiyar kita sebut dalam kitab Jawi. Sudah kalau kita tengok dalam kitab Jawi dengan kitab moden ni kan, ada kelebihan juga. Kita jangan duk perasan kitab Jawi tu segala-galanya. Kitab moden ni cara dia susunnya sistematik. Betul tak? Dia lebih sistematik dan mudah faham. Sebab kita mengajar lagu ni lah. Ada cara, dia panggil cara teknologi moden. Semuanya boleh kita buat semata-mata nak menyapa ilmu. Ilmu tu tidak berubah. Orang tak panggil bid'ah lagu ni. Ilmu tidak berubah cara-cara. Jadi nak betul sikit orang ni kadang-kadang dia ambil mana dia kata tak berkat kita mengaji kalau tak duduk selo. Betul tak? Tak si pakar ni kan. Habis orang panggil dia kecek pun dia tak ada enah. Betul tak? Dia kata tak boleh kalau kita tidak duduk selo. Sehingga kan bahasa kitab Jawi tu pernah kecek dengan seorang orang aliran ni, pernah kecek dengan dia. Kata kita nak buat nak ubah bahasa sikit. Nak royak ke dia, nak ubah matan jurumiyah kan kita ngaji tu, nak ubah cara moden. Tak boleh dia kata kena bahasa lama, tak boleh, tak berkat dia kata. Payah dia bubuh berkat dia bubuh sendiri, sedangkan benda dalam agama kita tak ada enah, tak ada dalil lah yang Nabi marah. Ya Nabi kata tak boleh bila biar ada hadis ke sepatah bila nak mengajar hendaklah kamu duduk selo, tak boleh duduk atas kursi. Kena pakai kitab tua Jawi, tak boleh guna bahasa baru, tak boleh guna TV, tak boleh guna PowerPoint macam ni. Dah ada jenis orang lagu tu. Orang panggil dia prosesor kan. Kalau kita tanya dalil mari mana, dia tak boleh buat mari dalil. Betul tak? Pandangnya ulama ke apa dia? Ni menyakit juga ni. Dia prosesor kan.
Betul tak? Apabila tempoh waktu yang ditentukan telah tamat dan tidak ada pihak yang membatalkan transaksi, maka jual beli dianggap telah berlangsung dan sah. Tamat tempoh. Tak ada siapa dia. Jadi makna dia peluang untuk batal sesuatu transaksi. Apa kau sebut transaksi? Apa yang dia apa tak? Nyanyi pak sudah tahu apa? Nak sebut apa ini transaksi tu? Berubah milik. Berubah daripada tangi A ke tangi B, dia panggil transaksi. Situ tak? Tukar tangi. Tu bahasa Kelantan, dia tukar tangi. Habis kita faham tu tak? Khiyar syarat. Cuk kelik jual beli tadi berdasar pada syarat. Jadi kalau kita nak faham khiyar ni apa cuk, kita cuk kelik jual beli tu. Boleh. Ada ni jenis. Ni jenis yang ketiga dia panggil khiyar aib. Iaitu hak untuk membatalkan atau meneruskan jual beli bagi kedua belah pihak yang bertransaksi apabila terdapat keaiban atau kecacatan pada barangan yang dijual belikan. Hak ni terpakai. Orang guna lah ni. Bila barang rosak boleh hantar klik tak? Kita beli mozaik pun. Kedai depan tu dah. Dia royak dalam masa 3 hari. Cek-cek kalau ada pecah. Atas klik dia ganti hak lain. Betul tak? Ni ada ni. KRI. Maknanya ada dalam Islam. Tidak diketahui pemiliknya ketika transaksi berlangsung. Memanglah kita beli tu kita tak cek molek. Beli alat elektronik kau klik-klik pasal tak hidup. Punah. Kau mana dia? Jadi dasar hukum KRI ini antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akul muslim la yahillu li muslimin ba'a min akihi bai'an wa fihi aibun illa bayyanahu la. Setiap muslim adalah bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada saudaranya padahal terdapat aib pada barang itu. Disebut. Kalau kita tengok nama lagi muamalah. Jual beli nama muamalah. Muamalah ni maknanya urusan dua belah pihak. Perkataan muamalah dua belah pihak. Tolong menolong, pinjam-pinjam, berhutang, bergadaian, apa semua masuk dalam muamalah. Dua belah pihak. Dia tak jadi sebelah pihak. Jadi dalam muamalah ni pokok dia ni bersaudara. Tengok dari hadis ni Nabi start dengan bersaudara dulu. Al-muslimu akhul muslim. Seorang Islam bersaudara dengan Islam yang lain. Janganlah kerana muamalah ni putus saudara. Balah. Berlaku dalam dunia hari ni, kih jual beli, kih buat hutang-hutang, sorang-sorang. Jadi balah. Sedangkan wibutang itu sebagai jalan pahala. Pahala kepada orang ni wibutang, dia dapat pahala. Kita nak daripada muamalah nak dapat pahala, nak dapat berkat. Tiba-tiba tak kena cara jadi balah. Hak paling banyak sekali balahnya hutang tak? Berapa jadi balah? Dah tak bayar. Ni buat gai. Hukum ni nak ya. Orang hutang tak bayar ni kan. Diharam bermusafir yang tidak perlu. Ni hukum. Ada di dalam kitab menyebut. Apa makna? Dia ada hutang. Tapi nak pergi buat lawat tenjah dan rombongnya. Kalau musafir kan nak keluarga sakit ke lain dah. Itu orang panggil masyaqqah ataupun darurah. Tapi saja-saja kata maya orang nak buat lawat tenjah nak pergi jalan ke. Hanyai lah. Macam Zubi pergi baru ni. Dia ada hutang orang. 2-3 ribu tak bayar hutang orang. Berapa dia kata? Berapa bil kena? 470 seorang. Dia pun cari ikhtiar boleh 470. Ulama mengatakan bahawa haram bagi dia. Sebab apa? Dari segi aulawiyat dia kena bayar hutang dulu. Hak tu wajib. Hak ni sunat dah. Kalau lawatan tu tidak maksiat sunat kita. Sebab tu
bersiar melancong ni ada dalam Islam. Fasiru fil ard, Tuhan suruh kita berjalan. Nak suruh tengok ni, kalau kita niat nak berjalan, nak kenal tempat orang ni boleh pahala. Tapi itu sunnah. Bayar hutang wajib. Dan hukum satu lagi, bila dia pergi juga, dia berdosa-dosa, dia tidak boleh jamak dan qasar. Tidak sah jamak dan qasar. Hutang berjadual dia pun sebut kalau hutang berjadual macam dia pinjam rumah, pinjam kereta tu, baru tak panggil hutang jadual. Ni hutang orang, hutang piti sikit. Nak berapa? Main 3,000. Lepas tu kita bayar. Bila nak bayar? Bulan depan boleh lah. Dan kita buat projek ada ni baru masuk tender kontrak boleh. Ni buat dok tahun bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Nyok beban. Bila dia jumpa pula orang. Tak ada mal baik ke apa, buat sadar. Dia ingat kita tak ingat. Niat nak bayar tu dia memanglah bagus dah tu sah. Tapi setara mana dia ikhtiar nak bayar. Kita kecek saat ni dia pergi melacung tu dia boleh mana piti. 470 tu baik dia bayar hutang. Hukum dia pergi melacung tu haram. Dia jamak qasar. Baca dalam kitab-kitab pendapat amat, banyak para ahli ulama dia menyebut bahawa tidak sah jamak qasar. Sebab dia kata musafir itu ialah musafir yang haram. Hukum jamak qasarnya adalah musafir yang tidak maksiat. Ni dia panggil musafir super musafir maksiat. Tidak boleh jamak qasar. Mana ni? Tak boleh. Apa dia? Dia ada hadis lain pula. Kita menyakiti orang kafir sebagai benda penipuan menyakitkan orang kafir, bukan kafir harbi. Kafir ni banyak jenis. Kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Dia banyak kafir. Kalau dia suruh kita perangnya kafir harbi. Kafir harbi ni orang kafir yang dia pagi petang siang malam dia duk ita nak rapah negeri kita. Kalau ada Cina dan Malaysia pun ada lagu tu duk mikir lagu mana cara politik dia nak ambil rapah negeri. Kalau nak kata harbi tu tak tahulah. Mungkin tidak mufti tak berani nak letak hukum kan. Tapi kalau kafir Cina tebi sungai dia berasa ambil duduk lagu ni, dia tidak nak lawan kerajaan yang ada. Betul tak? Dia nak duduk cari makan begitu. Maka hak ni Nabi marah. Man adza zimmiyan faqad adzani. Siapa dia buat kenak ke orang kafir hak baik ni zimmi ni supaya buat kenak kat aku, Nabi kata. Ingat tak? Jangan jumpa orang Cina kita kenak pula. Tak baik juga. Tipu dia. Ambil pitih dia tak bayar. Dosa sepotong. Sebab Islam kita ni dia tidak kena asal. Kita berlawan, kita perang bila orang perang dengan kita. Dia sit, dia stop. Tak ada pasal-pasal. Tengok Cina, kutik sekeh habis. Tak boleh. Kan? Okey. Ingat tadi dah, siapa-siapa dia ada hutang tu tak boleh pergi jalan. Balik ada hutang ke? Pada tak segi jalan dia pun. Kena bayar hutang. Setiap hari kita tak bayar hutang tu kita berdosa. Tuan dia tu pula pahala boleh. Dia dosa. Bila mati kan Nabi kan kalau orang tak bayar hutang dia tak sembahyang. Bukan kata tak, dia suruh orang lain sembahyang. Kan dalam hadis kita belajar dulu. Dia kata dia ni ada hutang ni aku tak sembahyang. Sebab Nabi nak tunjuk. Bukan kata tak boleh. Moga selagi dia Islam wajib kena sembahyang jenazah dia. Tapi Nabi nak tunjuk marahnya dia. Kita main-main tak bayar hutang. Berasa mujur nak pula tuan tak minta. Cara ni maklum tuan minta buat balah nak pula. Dah. Bila buat balah kan dia tak minta dah. Ini ayat katanya. Persaudaraan yang ada yang Islam bentuk melalui muamalah tu tak berjaya. Dia jadi balah. Sebenarnya dia kata al-muslimu akhul muslim. Dan seorang muslim ada saudara bagi muslim. Seorang muslim menjual barangnya kepada saudaranya padahal aib pada barang itu
kecuali hendaklah ia jelaskan. Kalau barang itu cacat kena royak. Bayar murah-murah lah. Sebab apa? Sebab barang ni penuh. Jual kereta lah banyaknya. Dia make up molek. Padahal penuh. Tu yang ambil tu. Ambil tak ada nak pakai. Beg ki habis dia tak royak. Go tu penuh, go ni penuh. Nah. Kemudian yang keempat. Khiyar ru'yah. Ru'yah ni maknanya penglihatan mata. Iaitu hak memilih bagi pembeli sama ada untuk membatal atau meneruskan transaksi yang ia lakukan terhadap satu barang yang belum ia lihat ketika transaksi berlaku. Kita tengok ni. Beli benda dengan tak tengok. Di sini khilaf ulama. Di belakang ni dia royak lah. Boleh kau kita beli dengan barang yang tak tengok? Mazhab kita Syafi'i tak boleh. Tapi dia masuk juga sebagai khiyar. Ada mazhab kata boleh. Faham tak? Mana? Tak tahu Syafi'i menikah tu boleh. Tapi kalau jual beli tak boleh. Tak tahu, tanya Syafi'i lah. Imam Syafi'i dia tak sih, tak tengok. Saya tengok, rasa nanti tengok depan. Ingat tak ingat. Jumhur ulama fiqh yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zahiriyah. Kalau kita bincang sini kan, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Benar dia dah tak? Tambah pula Zahiri. Mazhab Zahiri ni kan, jangan kita kutip cara dia. Tapi kalau dalam perbincangan fiqh ada sama mazhab Zahiri. Maknanya orang buat kira. Daud Az-Zahiri ni makna orang alim. Tapi apa dia orang tak buat kira? Sebab dia ada penuh so dia. Masa dia buat hukum nikah boleh 18. Faham tak? Orang jantan boleh nikah 18 orang. Kan kita sekat 4 je lah. Semua mazhab ni Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i semua kata 4. Dah tetek tubik dia seorang 18. Tapi bab lain orang ambil dia. Betul tak? Dia ambil daripada ayat Quran tu. Tahu tak 18 dia ambil mana? Dia faham ayat Quran. Fankihu ma talbalakum minan nisa matna. Matna ni dua-dua. Kalau dua dia panggil isnain bahasa Arab. Matna ni dua-dua. Dua-dua jadi apa? 4 dah. Wasulasa dan 3-3. Jadi ni. Waruba dan 4-4. Jadi 4 capun ni capun 8. Tidak 18. Lepas tu dia kata Tuhan guna dalam Quran tu wah. Wah ni maknanya dan. Dan ni maknanya hipung. Bukan au, bukan atau. Kalau kahwinlah perempuan itu 2 atau 3 atau 4 dah. Tak dia kata 2 dan 3 dan 4. Capur dah. Betul juga dia. Pada tengok, ya Nabi tu nikah siapa sekaligus, siapa 9. Nabi nikah. Dia tak terima khususiah tu tak? Tu menunjukkan bahawa dia kata bukan pak, tak betul pak dia. Tapi dia seorang je dah. Tak usah dia seorang pendapat. Hak tu ya ada orang di Indonesia nikah 10 orang pakai wah dia. Agak betul ya agak dia. Tapi dia hebat juga ni mazhab Zahir. Baik, balik kepada cerita kita tadi. Ulama 4 ni kata menyatakan bahawa khiyar ru'yah dianjurkan dalam Islam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ishtara syai'an lam yarah fa huwa bil khiyar idza ra'a." Dia kata boleh ni. Siapa yang membeli suatu barang yang ia lihat salon yang belum ia lihat, beli barang yang tidak lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu. Beli barang yang tak tengok, bila-bila sampai mari tak setuju pula. Mana kita boleh khiyar, boleh cuk-klik. 3 mazhab kata tu berdasar pada hadis Ad-Darqutni. Sekalipun hadis ini dhaif, kita tahu semua kalau Darqutni ni hadis dia banyak dhaif ya. Tetapi maknanya adalah sahih. Dhaifus sanad, sahihul makna. Dhaif sanad tapi sahih segi makna. Ini kerana para ulama berpendapat bahawa khiyar ru'yah ini sangat diperlukan dalam berbagai transaksi jual beli. Sebagai contoh, seorang mungkin memerlukan suatu barang yang belum ia lihat. Tetapi dengan adanya khiyar ru'yah, maka keperluan ini dapat dipenuhi dengan mudah kerana ia akan diberi kesempatan melihat barang yang akan dibeli terlebih dahulu sebelum berlangsungnya transaksi yang sah
sehingga ia terhindar dari penipuan yang akan merugikan. Dia kata dia boleh beli dengan tak tengok barang, tapi dia ada khiyar. Sebab tu mazhab lain terima. Transaksi seperti ini boleh berlaku disebabkan barang yang dia beli tidak ada di tempat berlangsung transaksi. Bukan unjuk-bunjuk antara penjual dengan pembeli atau kerana kesukaran untuk melihat dan sebagainya. Ke situ dulu. Khiyar ru'yah bermula apabila pembeli melihat barang yang akan dibeli. Akan tetapi, tengok ni. Menurut Asy-Syafi'i dalam pendapat barunya mengatakan bahawa jual beli barang yang ghaib adalah tidak sah kerana ia suatu yang majhul. Majhul mana benda yang tak tahu. Baik barang itu disebutkan sifatnya waktu transaksi maupun. Misal kita. Memang tak boleh. Barang ghaib tak boleh. Tak tahu. Kita pakai masalah lain berlaku tu. Kita duduk buat, kita duduk kita pergi buat pinjam di bank, kena ingat. Banyak benda muamalat kita duk amal lah ni tak pakai mazhab. Kalau pakai mazhab ni tak boleh berlakon. Shopee tak boleh beli dengan Lazada pun. Buat al-baik bisa man ajil dengan bank. Banyak benda tak boleh buat dengan dia. Sewa beli, semua tu bukan mazhab Syafi'i. Ulama-ulama menggubahkan ni. Orang bank tu terpaksa duduk congok cari mazhab lain. Luar. Kita kata kita ni tak boleh mazhab Syafi'i, mazhab apa. Kita sedar. Banyak kita dah amal ni hak bukan Syafi'i. Sistem perbankan kita ni banyak tak adalah hak Syafi'i tapi banyak hak lain. Tak? Apa dia? Raib dia kira benda tidak nyata, tak tengok. Dia Syafi'i ni dia halusi benda-benda begini. Tidak sah dia. Orang dia duduk tak lihat kita apa-apanya, kita duduk pakai mazhab lain, dia pergi balas ke kuno. Kita mazhab Syafi'i kan. Hak lagu tu tak apa pula pasal benda tu sunat je. Ni benda ni antara sah dengan tak sah pula dia berani ambil mazhab lain. Betul tak? Jual beli ni kalau mengikut Syafi'i tak sah beli dengan Shopee ke pun. Tapi orang ni mazhab lain kata boleh. Dia berani pula buat hak tu antara sah dengan tak sah. Hak kuno tu sunat dengan dok tu gibal tu. Tidak ke pelik kan? Tuan ni. Tidak nanti kau tidak kalau tak baca kuno tak siapa kau tak sah semaya kau mana? Nah. Tapi dia balah buka tu. Hak beli dengan Shopee tak balas pula, buat pinjam tak balas pula. Pasal nok je. Pasal nok. Kena. Mana kita bukan pergi hukum sangat dah. Okey, oleh sebab itu khiyar ru'yah tidak berlaku kerana transaksi itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan. Ini bagi Syafi'i, tak ada khiyar ru'yah dia panggil. Yang kelima, dia mula ni. Apa ni belah ni. Khiyar ghaban, iaitu hak khiyar kerana kekeliruan yang diberi kepada pembeli yang tidak pandai menawar harga barangnya kerana menghadapi masalah akal yang lemah atau tidak mengetahui nilai barangnya sebenarnya sehingga ia terkeliru. Kecek ketua kedai. Terpengaruhlah dia sanggup beli. Tapi Islam bui peluang khiyar. Mari adik-beradik dia cerita, buat apa mu pergi beli tu? Kan? Tak boleh beli ni. Kecek dia tu ni, barang ni tak molek. Apa boleh? Ni ayat kata ni tidak akan berlaku dalam realiti masyarakat kita. Baru dah orang tak? Harga mati. Dia pergi kepada persetujuan pula situ. Persetujuan. Justeru ia diberi hak khiyar kerana keliru yang dinamakan oleh seorang ulama sebagai khiyar al-ghaban. Ia berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda kepada seorang sahabat Ansar yang tertipu dalam jual beli akibat kelemahan akalnya, lalu baginda bersabda, "Idza bay'ata faqul la khalabah." Jika engkau berjual beli katakanlah tidak ada penipuan.
Dan akhir sekali ialah khiyar ta'yin dia kena, iaitu hak khiyar bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeza kualiti dalam jual beli. Lagu mana ni? Khiyar seperti ini menurut ulama Hanafiyah diharuskan dengan alasan bahawa barang sejenis yang berbeza kualiti sangat banyak, ia betul-betul berkualiti itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Kita beli tu benda tu tak comel, tidak sebagaimana janji kualiti. Betul tak? Supaya pembeli tidak tertipu dan agar barangnya yang dibeli sesuai dengan keperluannya, maka khiyar ta'yin diharuskan. Boleh. Tidak tertipu. Dia royak tu tak boleh go tu, boleh go ni, boleh go tu. Kita tak jadi, tak serupa dia royak. Tak? Ke? Mana? Nak beli beruk lah kata tak? Dia kata naiknya. Pandai gitu. Pandai. Pakai wagi dia kata tu. Royak muda tu cucu-cucu dia naik. Boleh waktu turun lalu muda tu. Berapa? Beruk berapa seekor? 2,000. 2,000. Apa wak kelik tu? Tak serupa dia royak. Dah. Kita percerita royak baru mula tak? Dia kata beruk dia ni dia 2,000 mampu. Hebat dia kata. Royak tu dia boleh pilih hak muda tu. Dia kata ada lagi hak mahal. Hak mahal dia kata wigran tanah dia kata. Wigran tanah dia pergi cari, dia kata jopo dia cari. Wigran tanah mungkin ambil inyo ada gran tanah. Hak tu 5,000. Dia kata ada mahal lagi dia tu 15,000. Duk congok dia tak pandai kau satu. Kata apa dia jadi 15,000 ni? Sebab buruk-buruk lain panggil buah dia kata. Cerita pun nak nakal. Jadi makna tertipu. Nyo kalah ketua tu kan, dia panggil kian ta'yin. Dia royak kata hebat bisa. Tapi rupa-rupanya tak jadi apa. Iklan dekat menipu terus iklan. Tapi kita tak ada peluang khiyar lah. Tak tahu lah. Manakala jamhur ulama fiqh tidak menerima keabsahan khiyar ta'yin yang dikemukakan oleh ulama Hanafi boleh betul. Ini kerana dalam transaksi jual beli disyaratkan bahawa barang yang dijual beli hendaklah jelas baik dari segi kualiti maupun kuantitinya. Oleh kerana khiyar ta'yin menurut mereka barang yang akan dibeli belum jelas, justru ia termasuk dalam jual beli majhul, tidak jelas. Ni. Tidak jelas dia panggil. Bapa yang Islam ni bui khiyar, paling mana perkara, bui pilih, bui cuk kelik tu bapa Kita nak tengok hikmah. Nombor 1. Terdapat beberapa hikmah disyariatkan khiyar, antaranya nombor 1, khiyar menjadikan transaksi jual beli berlaku menurut prinsip Islam. Iaitu reda meredai antara penjual dan pembeli. Itu dah sebenarnya. Pokok dalam jual beli, dalam muamalah kita, dia nak reda mereda. Tak? Reda mereda antara satu sama lain. Situ mustahak. Yang kedua, mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli sehingga pembeli mendapatkan barang yang baik dan berkualiti serta memenuhi keperluan. Dia nak didik masyarakat kita ni dalam jual beli ni, orang jual ni kena halusi molek. Kita kena pakai ilmu tasik kita. Jangan ingat nak utuh bila kita jual tu lepas tangan kita boleh piti barang duk demo. Tak? Tapi duk disuruh kita fikir dalam Islam ni semua dia suruh pakai ilmu tasik, orang tua kata. Ilmu tasiknya bila kita nak buat benda kat orang, nak jual barang kat orang, nak kata benda kat orang, kita kena tasik kita duduk tempat dia. Mudah tak gurau sama. Kalau kita berasa perkataan kita ni berasa panas cupi telinga, kalau kita dengar, maka dia pun ada telinga seperti kita juga. Kalau perkataan itu kita kata kita berasa tak boleh, dia pun tak boleh juga. Ini orang panggil ilmu tasik. Dah. Jadi orang dak nak perpahangi dia. Cekok kalau demo dengar perkataan demo duk serupa setara tu berasa lagu mana demo. Perut keni juga dah. Dia pun perut keni juga dah. Apa dia buat ke dia dah. Betul tak? Kalau kita tu wingupoh ke dia, kalau kita bayar ke dia, nyayu dia. Bila nyayu kalau kita duduk kat dia. Tapi orang ni dia pakai. Itu bukan masalah kita ikut demo. Tu. Tu perangai orang kita. Kita kena berasa urusan muamalah ni kita kena letak kita jadi dia. Gapo kata dia dah.
siang ke dia. Tapi tak ada benda-benda lagu tu, nilai-nilai tu tak ada. Nombor 3, mendidik peniaga atau penjual agar tidak menjual barangan yang kepada pembeli sesuka hati. Dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangannya. Ini benar-benar dalam gharar, banyak penipuan dalam jual beli. Dia kira rasakan dia untung, boleh lepas barang tu kat orang dah. Tidak jujur. Patutlah dalam yang Nabi sebut kalaulah peniaga tu kan, at-tajirus saduqul amin ma'annan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Seorang peniaga yang amanah, yang benar, boleh hidup bersama-sama dengan Nabi, dengan orang siddiqin pada hari kiamat. Apa dah? Pak dia nego lah. Bukan dia tu ulama besar. Ni nak orang Islami jalan untuk kita masuk syurga kelas tinggi. Syurga kelas tinggi dia kalau boleh sekali dengan Nabi, siddiq itu supaya Abu Bakar. Wasyuhada supaya orang mati syahid, supaya Sayyidina Hamzah. Lagu mana cara nak masuk syurga ni dia bunyi? At-tajirus saduqul amin. Seorang peniaga, seorang korporat, seorang harta, orang yang berurusan, businessman. Dia benar dalam perniagaan dia, tak nipu dan amanah. Kita jangan heran esok kita kelih orang ni masuk atas dunia dulu. Tidaklah dia sehebat mana ilmu dia. Dia bukan ulama, bukan kaki ibadat. Kita kenal dia ni sebagai seorang peniaga, tapi kita tak tahu dia nego lagu mana. Dia nego amanah, dia tidak buat nyayu kat orang. Tak? Dia turut hukum syarak. Tengok-tengok dia duduk boleh telah syurga nombor 1. Lebih pada kita yang duduk mari masjid semua. Nampak tak? Itu nampaknya pentingnya benda muamalah dalam Islam. Ya perlu kita mengaji. Kita nak cari saat ni as-saduqul amin. Faham tak? Maknanya cuba kita tengok dalam Islam kita ni lubang nak masuk syurga ni, cara nak dapat tinggi ni berbagai-bagai cara. Ya. Bukan cara masjid dibalasah saja. Tapi semua benda tu kena jagalah. Orang yang buat kerja gapo-gapo buat atas dunia, aktiviti yang kita tidak tahu. Tapi antara dia dengan Tuhan, dia jaga hukum syarak, dia buat kerja dengan betul-betul dengan hukum hakam. Walaupun dia bukan ulama besar, walaupun dia tak ada ilmu, walaupun dia tak pernah duduk depan ngajar orang, dia mari duduk belakang, duduk. Tapi hati dia jilih dengan Tuhan, hukum syarak dia jaga dah. Tengok-tengok, orang yang duduk mengajar orang yang duduk jadi alim ulama ni, tinggi dia pula. Betul tak? Sebab tu kita dalam Islam ni, kita tak ada masa kecil kita. Sedaklah demo, misalnya pitih banyak boleh pergi umrah semua, boleh pergi haji semua. Nampak tak? Kita tak ada pitih sepuluh demo. Sedaklah demo ada ilmu, demo boleh mengajar sana, mengajar sini. Kita nak royak sepatah pun tak boleh. Duk gitu. Ukuran Tuhan bukan duk situ. Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Kita nak cari takwa dalamnya. Nego cara takwa, semayang cara takwa, kecek kira orang cara takwa. Apa yang ada sini? Dengan hak khiyar dapat menghindarkan diri dari unsur-unsur penipuan. Nak mengelak penipuan. Gharar dalam Islam ni dia marah benar. Penipuan. Baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Ia kelima khiyar dapat memelihara hubungan baik antara penjual dan pembeli. Adapun ketidakjujuran atau penipuan pada akhirnya akan membawa kepada penyesalan. Seterusnya menimbulkan pertelingkahan dan permusuhan. Tak adalah. Ni hadis 47-48 minggu depan ni.